Kita bukan pergi kepada individual ruler, no. Kita pergi kepada institutions of rulers. Apa guna raja-raja? Nanti tuan-tuan, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Syamsuddin sebentar tadi, apa dia kata? Pada pandangan dia, pada pendapat dia, apa yang dia dengar, apa yang sudah dia diberitahu, kalau Pakatan Rakyat berjaya pergi ke Putrajaya, mereka dapat 2/3 daripada parlimen, kursi-kursi di parlimen, mereka akan transform Malaysia daripada democratic country kepada republic. Membayang tak tuan-tuan? Betul tuan-tuan, serius. Komponen-komponen parti dalam PKR ketika-tikanya nakkan republik. Bila republik, hak Islam orang Melayu sudah tak ada. Bila republik, hak untuk mendirikan masjid sudah tidak ada. Bila republik, hak mendirikan surau sudah tidak ada. Bila republik, hak mendirikan sekolah-sekolah agama sudah tidak ada. Saya naik bergoma ni tuan-tuan, betul, serius. Siapa yang boleh menyelamatkan mengikut constitution? I am talking along the line of constitution. Siapa yang boleh menyelamatkan mereka? Mereka tak boleh buat. Walaupun diluruskan oleh parlimen mereka, 2/3 parlimen mereka dapat. Mereka tak lalu Putrajaya nak ubah kepada republik, mereka tak boleh buat. Kalau raja-raja Melayu tidak menurunkan tanda tangan untuk menyetujui pergerakan itu. Sebab itu kita perlu raja-raja. Tuan-tuan kena faham, orang PAS kena faham, orang PKR kena faham, teman-teman saya yang hadir, yang orang PAS yang hadir kena faham ni. Saya tuan-tuan sebagai anak Presiden PAS, sebagai pujaya PAS, tak pernah dalam mesyuarat PAS daripada dulu sampai sekarang 16 tahun, 15 tahun dalam PAS, tak pernah saya diberitahu dalam PAS, dalam mana mesyuarat, dalam mana convention, dalam mana muktamar, hal ini tak pernah diberitahu. Inilah masalahnya. Sebab itu saudara, kita kena terbuka. Dalam PAS ni tak terbuka. Dia dengarkan tok guru, ustaz-ustaz mereka saja, tak mau dengar yang lain. Tak mau dengar yang lain. Tertutup langsung. Akhirnya bila tertutup, mereka masih terus menghormati DAP. Masih terus untuk bekerjasama dengan DAP. Masih terus meraihkan DAP. Apa kata DAP tuan-tuan membuat? Karpal Singh mengatakan, Malaysia will only be an Islamic state over my dead body. Malaysia akan hanya menjadi negara Islam setelah melangkah mayat saya dulu. Saudara tahu peribahasa melangkah mayat saya dulu? Maknanya tak ada ruang langsung dari segi pandangan DAP. No room at all. Tak ada ruang langsung. Memang dah jelas-jelas. Bahkan mereka mengatakan, DAP mengatakan, if there is any mention that we want to implement hudud law in our common policy framework and Bukit Tinggal, the party's entire central committee will resign. Kalau PAS nak melaksanakan hudud dan negara Islam, seluruh pimpinan DAP akan meletakkan jawatan. Bayang tuan-tuan, bayang ancaman dia. Tapi orang PAS terus tepuk-tepuk belakang Lintit Siang, terus tepuk belakang di belakang Karpal Singh, terus tepuk-tepuk yang perempuan lagaknya belakang Teresa Kok. Macam mana? Bila Hasan Ali mempersoalkan tuan-tuan isu mengenai agak, Hasan Ali bukan ditepuk belakangnya, tetapi Hasan Ali dipecat. Nak tengok, Karpal Singh kata no Islamic state over my dead body.
Hasan Ali kata, di Shah Alam kita tak boleh benarkan kawasan-kawasan majoriti Melayu. 7-Eleven, 99 dan sebagainya, kedai-kedai itu menjual arak, outlet itu menjual arak. PAS mengumpulkan bahan-bahan itu, akhirnya memecat saya. DAP sebut, Lim Kee Siang sebut, Lim Guan Eng sebut, Kalpasi sebut, they still rubbing shoulders with them. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan fikir. Tuan-tuan fikir. Saya dalam PAS sendiri tuan-tuan, saya bacakan statement daripada PAS. Orang ni tuan-tuan dan puan, salah seorang daripada parasit, saya namakan dia parasit dalam PAS, pimpinan dalam PAS. Apa dia kata? There is no way for the party to establish an Islamic state in Malaysia. Tak ada cara PAS akan bersama-sama menegakkan negara Islam di Malaysia. Orang PAS cakap ni, pemimpin PAS cakap ni. Pemimpin PAS yang sama orang ini cakap PAS tidak ada masalah untuk memberi ruang dan memilih timbalan presiden daripada kalangan yang bukan Islam. Kita bayangkan, orang yang sama, parasit yang sama sebut PAS bersedia menerima kejawatan timbalan presiden. Parti Islam ni, PAS ialah Parti Islam se-Malaysia, mengisi jawatan timbalan presiden daripada kalangan yang bukan Islam. Wahai orang PAS yang saya hormati, saya tak dengar bantahan daripada PAS Bandar Seri Putera. Saya tak dengar. Saya tak dengar bantahan daripada PAS Bukit Mahkota. Saya tak dengar bantahan PAS yang mewakili PAS Bangi. Saya tak dengar bantahan daripada Pesuruhjaya PAS Selangor yang mengambil tempat saya. Tuan-tuan cuba bayangkan, timbalan Presiden PAS bersedia, kata pemimpin ini, untuk menerima orang yang bukan Islam. Di atas sekali ialah presiden, di bawah timbalan presiden. Presidennya Islam, timbalan presidennya bukan Islam. Kalau mati presiden, siapa jadi timbalan presiden? Siapa yang jadi presiden? Timbalan presiden. Islam ke tidak Islam dia? Tak Islam. Macam mana nak menegakkan negara Islam, masyarakat Islam? Based on Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Orang bukan Islam boleh Quran, orang bukan Islam boleh sunnah, orang bukan Islam boleh qiyas, orang bukan Islam boleh ijma'. Allah tuan-tuan, saya nak menyerukan teman-teman PAS yang datang, ramai yang datang malam ini. Fikirlah tuan-tuan, fikir. Serius. Fikir. Al-fikru qabla al-amal. Al-fikru qabla al-amal. Bagus tuan-tuan, bagus tuan ni. Lepas ni boleh ucap lah lepas ni, insyaAllah. Bagus tuan. Tolong fikirlah sama-sama. Sebab itu saudara, kami datang pada malam ini bukan nak mengutuk orang itu, mengutuk orang ini, tak ada. Hanya nak menyebutkan adil dan nasihat, menyebutkan kepada sesaudara. Kadang-kadang kita tak terfikir, pasal kita terlalu taksub, terlalu taksub. Tak dengar yang lain dah, tak dengar yang lain. Bayang bila saya masuk TV3, bila masuk TV1 tuan-tuan, saya dikutuk dalam mesyuarat PAS, saya dikutuk. Masya Allah. Sepatutnya kita alu-alukan. Dia boleh masuk TV1, dia boleh cakap dengan 2 juta manusia, kamu cakap dengan harakah saja untuk 10,000 manusia. Itu pun orang PAS saja. Betul lah tuan-tuan, saya tak faham betul. Bila PAS nak berkembang? Dah berapa puluh tahun dah tuan-tuan, tak 1 bilion lagi ahli PAS. Tak ada 1 bilion lagi ahli PAS. Tak berkembang. Jumuk. Minta maaf saya sebut. Saya kena minta maaf dengan teman-teman saya orang PAS yang hadir pada malam ini. Tapi fikirkanlah, saya tak boleh. Pasal latihan saya berbeza agaknya. Kita dibaca oleh ajar the art of inquisitiveness, the art of inquiring.
kita kena inquire, probing. Itu diajar kepada saya. Saya tak diajar untuk taksub begitu dan taksub. Hanya daripada orang itu, hanya daripada mulut orang itu, hanya daripada orang itu saja, hanya daripada skul itu saja, hanya dalam wadah itu saja, hanya dalam kindergarten itu saja, hanya dalam sekolah itu saja. Tak boleh. Pasal bila dia keluar daripada sini, dia nak kena pergi England kalau bagus keputusannya. Orang England terbuka. Dia kalau habis kat sini, dia pergi Australia. Australia terbuka. Kena belajar buka minda. Buka minda kepada untuk berfikir. So itu kita ada inquisitive mind, inquiring mind. Tuan-tuan dan puan yang majlis sekalian, tadi saya mengatakan Jabatan Pelajaran Johor bersama dengan Jabatan Mufti besok hari Sabtu akan menganjurkan program memberikan pendedahan maklumat kepada guru-guru agama seluruh Johor mengenai bahaya agama plural, Islam liberal dan gelakan kristenisasi. Semalam penasihat PKR dan ketua pembangkang memberi komen. Dalam komen tu ada imbasan-imbasan diimbas kepada saya. Apa dia kata? Program itu adalah program UMNO, tajaan UMNO. Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan. Apa ada kaitannya dengan UMNO? Apa pun yang kita buat, mereka katakan roadshow saya di tajaan UMNO. Ya Allah. Tuan-tuan tanyakan, sebutkan saya satu contoh di mana UMNO berada di depan, menaja program saya, berada di belakang, menaja program ini. Sebut satu persatu. Siapa dia? Jati dia kata ditaja oleh UMNO. Masya Allah, kesian orang yang menderma. Tuan-tuan tadi diikuti derma tuan-tuan. Masuk RM1, masuk RM5, masuk RM10. Itulah dia jati hidup ni. Jati yang nak bawa IMR ni, Islam Melayu Raja ni. Tak ada. Sampai dikatakan tuan-tuan dan puan, salah seorang naik presiden PAS, saya mendapat satu projek bernilai 30 juta ringgit. Bayang tuan-tuan, 30 juta ringgit untuk mengalihkan 2,000 program latihan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. 20,000 program latihan. Kalau tetap satu programnya 3 hari 2 malam, berarti kita memerlukan 6,000 hari. 6,000 hari kalau saya buat tak berhenti-henti. Habis Sabtu masuk Ahad, habis Isnin masuk Selasa, habis Khamis masuk Jumaat. Malam tak berhenti, siang tak berhenti, rumah tak balik, anak tak tengok, isteri tak raih. Tuan-tuan, kalau hari-hari buat 6,000 program macam tu, 2,000 kali 2 3 hari, 6,000 hari. Habisnya program bila 14 tahun 6 bulan. 14 tahun. Minggu depan ni saya akan saman dia. Saya akan saman. Ahli Parlimen Shah Alam mengatakan program jati kami ditaja oleh 2 syarikat. Dia menamakan syarikat itu. Saya akan saman juga ahli Parlimen Shah Alam. Saudara, ini fitnah. Orang PAS bergerumang dengan fitnah. Alhamdulillah. Tuan-tuan mau buat, tuan-tuan cuba ambil yang saya punya, di mana yang fitnah. Tuan-tuan tengok rekod balik apa yang saya cakap. Roadshow saya dah masuk bulan yang ketiga dah tuan-tuan. Tuan-tuan catat satu-satu yang mana yang fitnah. Bagi tahu saya yang mana yang fitnah. Bagi tahu saya poin yang mana, isu yang mana, penerangan yang mana yang dinamakan fitnah. Fitnah maknanya tidak ada asas. Fitnah maknanya menonjol, membabi buta. Fitnah artinya tanpa berfikir lagi.
Fitnah artinya mengada-ngadakan benda yang tidak ada. Apa yang saya adakan benda yang tidak ada dalam Dewan Undangan Negeri minggu lepas? Apa saya kata? YB Bukit Antarabangsa, YK Azman, saya kena sebut namanya malam ini. Bersama dengan isterinya dan iparnya pada tahun 1990-an, 1992, 93, 94 begitu, tahun-tahun 1990-an, membeli saham berjumlah 8,5 juta. 8,5 juta. Ketika itu dia pegawai muda, gaji sekitar RM2,000 saja. Fitnah ke itu. Dah lama ditimurkan, dia tak pernah jawab. Malam semalam tuan-tuan nampak dia ampang bersama dengan presiden dia, ketua umum dia, bersama dengan Mak Sabu dan seluruhnya. Dia tak jawab tuan-tuan, dia tak jawab. Nala Kurapan tuan-tuan, terang-terang Nala Kurapan mengatakan isteri dia mempunyai hubungan istimewa intim dengan ketua umum, dengan penasihat PKR, ketua pembangkang. Tak jawab tuan-tuan, tak jawab. Tak jawab. Minta maaf saya sebut ni, bukan saya yang sebut. Saya bukan orang yang pertama sebut. Sadangan mengadakan untuk mendapatkan khidmat daripada hospital klinik kerajaan, untuk mendapatkan sampel DNA daripada salah seorang anaknya, untuk menentukan nasab keturunannya. Siapa punya anak? Ini pun dah lama. Jawab ke dia tak jawab? Dia tak jawab. Pasal apa dia tak jawab? Pasal apa dia tak jawab? Ini dia. Orang PKR yang hadir pada malam ini. Malam tadi saya bersyarah di Kampung Kuantan, ada seorang perempuan tuan-tuan. Orang perempuan ni pertengahan umur, ambil gambar saya, ambil gambar pusing keliling, maki-maki tuan-tuan, maki-maki, seorang balik daripada awal lagi, balik. Seorang aja, maki-maki kita depan orang. Tapi saya tak ambil tindakan apa-apa, saya tak halau dia pun, pasal dia ada hak buat begitu. Kalau Hasan pula maki bersama, Hasan dan dia berserupa saja. Saya tak buat begitu. Saudara-saudara, Nala Karupan 2 kali mengadakan sidang akhbar. Kali pertama dengan teman-teman ex-PKR, ramai. Kali kedua 2 hari yang lepas, lagi ramai. Dengan seorang lawyer yang sangat disegani, ditakuti. Lawyer yang paling hebat dalam hal-hal defamation. Saudara, Nala Karupan depan-depan mengatakan, saya tak takut saman 100 juta, samanlah 500 juta. Tuan-tuan coba bayangkan. I'm not scared if you sue me for 100 million, make it 500 million. I'm not scared. Saya tak takut walaupun 100 million tambah 500 million. Tapi jumpa kita di mahkamah, saya yang memandu dia tuan-tuan, memandu dia. Ada gambar, Umi Hefilda ada gambar. Dia naik kereta Daimler bersama dengan isteri seorang tadi itu, pergi ke Tivoli. Jawab. Bagusnya. Bayang tuan-tuan. Kalau ikut Nala Karupan tuan-tuan, bukan sebulan sekali, bukan sebulan 2 kali, setiap minggu. Nala Karupan mengatakan setiap minggu hari Rabu. Macam mana? Saya boleh teruskan itu tuan, tapi saya rasa tak cantik nak teruskan. Biar Nala Karupan yang cakap. Pasal dia yang terlibat, bukan saya yang terlibat. Dan saya pun tak berminat untuk mengulas lebih lanjut hal itu, kerana ngeri bagi saya. Takut nanti tempiah-tempiahnya pergi kepada saya. Inilah dia. Tuan-tuan dah pemimpin, dia dicadangkan jadi Perdana Menteri. Wahai teman-teman, di Sri Putra ini, orang ini, manusia ini pas di antara parti yang mencadangkan dia menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan bersedia menerima Perdana Menteri bisexual? Perdana Menteri yang masuk pintu depan boleh, pintu belakang boleh? Tuan-tuan bersedia? Ya.
Tuan-tuan bagi tahu, tuan-tuan bersedia? Ya. Tuan-tuan bersedia? Perdana Menteri yang mempunyai rekod intim dengan isteri orang hingga menjadikan suaminya dayus. Tuan-tuan bersedia? Tidak. Tuan-tuan bersedia menerima Perdana Menteri yang mengatakan, mari penduduk dunia, mari pemimpin dunia, mari negara-negara dunia, kita membantu bersama-sama mempertahankan negara Israel, mempertahankan keselamatan, menentukan Israel itu selamat. Tuan, negara Palestin ditubuhkan pada tahun 1948. Tahun 1948 dalam 760.000 yang Ustaz tadi sebut, Dr. Samsudin sebut, ada namanya ethnic cleansing, menghapuskan etnik. 765 orang, 60.000 orang Palestin dibunuh. Budak dibunuh, perempuan dibunuh, tua dibunuh, laki-laki dibunuh, ulama dibunuh. Israel, orang Jus membunuh mereka di tanah air mereka. Sekarang ini bilangan orang-orang Palestin yang dihalau keluar oleh Israel daripada bumi Palestin merempat di Mesir, merempat di Syria, merempat di Lebanon, merempat di negara-negara Arab, negara Teluk, merempat di Semenanjung Arab. Berapa jumlahnya? Hampir 6 juta rakyat Palestin dihalau keluar. Sekarang ini merempat. Ada isteri yang tinggal di Palestin, mereka tinggal di Mesir, tak tahu isteri hidup tak hidup. Ada mak mengikut dalam penghijraan itu ke Syria, anak dan menantu tinggal di bumi Palestin.